A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, alhamdulillah semua alhamdulillah. Sedar tak sedar kita dah di 10 yang kedua 10 yang kedua dalam bulan Ramadan. Dan nanti tak sedar akan berada di pertengahan Ramadan pun InsyaAllah. Itulah cepat masa berlalu. Dan semoga kita masih terus berusaha lah sedaya mungkin memanfaatkan setiap saat dalam bulan Ramadan ni, untuk tidak jadi orang yang rugi bila Ramadan berakhir dan kita masuk dan keluar tanpa ada apa-apa pertambahan yang signifikan. Okay, insyaAllah malam ni adalah malam sesi yang ke-6 insyaAllah. Dan kita telah pun pada sesi yang lepas tadabbur surah An-Nas surah An-Nas. So insyaAllah hari ini kita akan sambung surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada yakni Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Okey, yang terjemahan ni diambil sekalian makhluk Rasanya kalau terjemahan yang satu lagi yang biasanya dalam kebanyakan terjemahan kita, Tuhan waktu subuh, waktu silap. Ayat yang kedua, dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Menarik terjemahan tu. Sadaqallahul azim. Okey, insyaAllah. So, seperti dalam surah An-Nas, surah ni dia punya permulaannya dan tema besarnya adalah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, specifically memohon perlindungan memohon perlindungan. Dan bila ayat tu bermula dengan kul, satu fi'il amar, satu arahan. So satu persoalannya adalah sejauh mana kita dah amalkan lah. Sejauh mana kita dah amalkan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so kita pergi ayat per ayat insya-Allah untuk kita tadabbur dan melihat. Walaupun inilah biasanya surah-surah yang awal yang kita cover ni kebanyakannya poin-poin dia kita dah familiar Cumanya of course bila kita kata kita tadabbur tu, kita nak bawa closer to our orang kata apa kefahaman tu satu, perasaan dan amalan tu lah, insyaAllah. Qul a'udzu birabbil falaq. So again, satu poin yang similar dengan masa kita bincang surah An-Nas di mana Allah Subhanahu Wa Taala kan, dia tidak menggunakan namanya Allah kan, dia tidak menyebut qul a'udzu billah, tapi qul a'udzu birabbil falaq. So ada perbincangan lah. So kalau dalam surah yang lepas kita bincang kenapa Allah highlightkan Nas tu kan, Rabbil Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Di sini Al-Falaq. Now, so apa maksud Al-Falaq ni? Macam kita tengok tadi, translation yang dalam slide tadi tu dia ambil translation sekalian makhluk Kalau translation yang rasanya kalau tak silap, translation Melayu yang lebih famous rasanya macam subuh. Betul ke? Betul kan? Menguasai subuh atau fajar kan. Itu yang biasa, rasanya paling biasa kita jumpa So kenapa jadi begitu Kenapa jadi begitu? Dan
Kalau dari segi bahasa, ada belajar bahasa Arab dan pernah jumpa perkataan ni tak? Sebab ni perkataan yang jarang digunakan lah sebenarnya. Sebab dia macam yang membelah so, macam apa kaitan dengan dua-dua benda tu So kalau kita tengok sebenarnya kenapa diterjemah dan ditafsir sebagai kalau kita kebanyakan Quran kita ni sebenarnya dia bukan terjemah literal kebanyakannya dia bukan terjemah literal, dia dah ada unsur penafsiran. So walaupun Al-Falaq tu ada maksud asal perkataannya, tetapi kenapa jadi ada yang kata subuh, kenapa yang kata sekian makhluk tu, sebab dia dah ditafsirkan. So penafsiran tu datang dari mana? So ada dua ayat lah yang ada, sebab dia kalau biasa dengar orang kata tafsir Al-Quran sendiri kan. So maknanya dia cari bagaimana Allah guna perkataan tu sendiri di tempat lain yang lebih clear maknanya, so dia masukkan balik. So satunya adalah kalau kita tengok ni untuk pengetahuan lah, kalau kita buka tafsir sedikit Dan of course itulah maknanya berkenaan dengan soalan yang sebelum ni pernah ditanya macam bila kita tadabbur tu macam mana. Lagi banyak kita pernah membaca tafsir dan sebagainya, kadang-kadang lebih mengkayakan tadabbur tu lah, sebab kita lebih clear perbincangannya kan. Otherwise dia akan jadi amat surface So ini kita mungkin masukkan beberapa untuk kita appreciate lah dari mana perkataan tu kan. Especially kalau orang tertanya kenapa ada terjemah yang berbeza So dalam surah Al-An'am ayat 95 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy. Dan sebenarnya ada sambung lagi sesungguhnya Allah jualah yang membelah. So falik macam kita cakap tadi, falaqa ni membelah. Tapi dekat sini membelah apa? Membelah benih tu lah, butir tumbuhan tu dan biji tu Maknanya kalau kita belajar sains tu kan macam mana benih, tak tahu benih apa yang kita pernah tu, kadang-kadang kacang hijau jadi toge tu kan, dia terbelah dia terbelah keluar akar tu. So belah kat situ tu Allah guna macam Allah yang membelah biji buah dan sebagainya ni, dan mengeluarkan hayya minal mait, maknanya menjadi hidup daripada benda yang asalnya macam matilah. Macam kacang hijau tu ni kan, sebelum dia tumbuh tu kan. Wa mukhrijul maita minal hayy. Okey, so dekat sinilah yang datangnya penafsiran, bila Allah membelah ni Allah guna dalam konteks Allah menciptakan makhluk lah kan. So sebab tu dia kata ada translation, so dia extrapolate kepada bila Allah guna word ni nak kata dia yang Tuhan makhluk lah, Tuhan makhluk. Itu satu. Dan sebenarnya interesting lagi, ayat yang kedua yang digunakan dalam Quran yang ada word ni juga dalam ayat yang seterusnya. Ini 95. Tengok ayat 96, Al-An'am 96. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. So, Allah jualah yang membelah. So falik ni membelah tadi kan. Tapi membelah apa pula? Membelah isbah. Ni subuh ni, subuh. Wa ja'ala al-lail sakanan, yang menjadikan malam tu berehat, maknanya malam tu berakhir. Wasyamsa wal qamar husbana, dan menjadikan matahari dan bulan mengira waktunya. So beralih tu So kat sinilah yang membelah ni, membelah apa tu? Membelah subuh tu. Kalau bahasa Inggeris dia guna perkataan ni daybreak daybreak. Kalau perasan dia macam gelap, tiba-tiba ada cahaya yang awal-awal tu. Kalau kita duduk padang pasir ke ni, nampaklah dia macam akan ada line cahaya yang permulaan tu Kita duduk tengah bandar ni susah nak bayangkan benda-benda ni So itu orang kata daybreak So dekat situlah datang dua penterjemahan buat Rabbil Falaq. Falaq tu apa berdasarkan ayat Quran tu sendiri. Untuk manfaat yang baru join tadi tu, kita tengok tadi Al-An'am 95 Allah guna Falaq tu, Allah cerita pasal tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk yang daripada yukhrijul hayya minal mait. So makhluk-makhluk yang dihidupkan. Dan juga lagi satu word Falaq ni juga Allah cakap pasal malam tu dihabiskan dan siang tu bermula kan. So hence datanglah dua penterjemahan yang itu depend Quran kita guna terjemah mana lah. Satu terjemahan yang macam digunakan dalam salib tadi ialah Tuhan sekalian alam, Tuhan sekalian makhluk lah sebenarnya, Tuhan sekalian makhluk. Dan satu lagi ialah Tuhan waktu fajar ataupun Tuhan waktu subuh. Dan kalau ada orang tanya yang mana yang lebih tepat, sebenarnya dalam konteks surah ni dua-duanya betul dan tepat lah. Sebab nanti kita akan tengok dua-duanya memberi kesan implikasi pemilihan perkataan yang sama lah. Okey, so itu ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq.
Kita nak appreciate sebab word ni yang kita jarang jumpa, yang lain dah kita dah biasa jumpa. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Dan min syarri ma khalaq, daripada itu pun sebenarnya depend juga kalau Quran kita terjemah apa. Adakah diguna word kejahatan Kalau Quran ni cakap kejahatan daripada kejahatan. Ada yang daripada keburukan dan sebagainya. Tapi yang yang guna perkataan kejahatan tu dia menimbulkan satu persoalan lah. Yang sebab kat sini kejahatan siapa? Kejahatan ma khalaq, apa yang Allah ciptakan. Dan ni contoh binatang-binatang berbahaya kan. So kalau kita tengok tafsir, dia bukan kejahatan yang di sini syarrin kat sini ni bukan maksudnya memang binatang-binatang tu jahat. Tetapi dia memberi dalam konteks perspektif kita lah. Dalam perspektif kita yang benda tu bahaya kepada kita, boleh memudaratkan kita. Bukan dia berniat jahat Kita bukanlah kata rimau ni ataupun jellyfish ni ataupun ular ni berniat jahat tetapi dia boleh membahayakan kita So itu disimpulkanlah. Bila sebab ada orang kata macam mana pula, adakah kita menanggap makhluk-makhluk ciptaan Allah ni ada yang jahat kan? Sedangkan yang memilih, yang Allah beri pilihan untuk buat baik jahat ni ins wal jin tu kan, manusia dan jin lah yang ada pilihan tu. Yang lain ni dia memang fitrahnya begitu Okey. Kemudian amin syarri ghasikin idza waqab. So ini berkenaan dengan gelap gelap. Kalau kita translate kat sini kejahatan malam apabila gelap gelita kejahatan malam apabila gelap gelita. Now kat sini pun ada perbincangan juga dan memang secara manusiawinya dan secara peradaban manusia pun kejahatan tu sering dikaitkan dengan kegelapan dan malam dan memang orang-orang appreciate begitu Jaranglah kita, kalau kita tengok cerita ke apa, macam orang nak buat jahat ni dia macam tengah malam Macam penjahat-penjahat tu dia macam tengah gelap, tengah malam. Dia jarang tengah-tengah siang benderang. Sebab dia tak match begitu Culturally pun kita appreciate benda tu Seterusnya wa min syarrin naffasati fil uqad. Okey. So tak erti nak cari gambar yang actually orang yang menghembus-hembus Tetapi mafhum dia ni ialah orang yang melakukan sihir sihir ketika itu adalah sihir orang Arab tu memang begitu. Dia ada simpulan-simpulan dan dia hembus Kita kalau kita just baca literal, kita apa benda yang dia hembus kan. Tetapi culturally ketika itu orang faham lah dia buat apa Kalau Melayu ni mungkin ayat dia akan jadi dengan kemenyan dan keris ke. Kalau orang kat mana kat Latin sana tu kan ada voodoo doll, kalau pernah dengar apa mana. So tu semua sihir-sihir yang dalam konteks culture yang berbeza So ayat kat sini menjurus kepada jenis sihir yang dilakukan So daripada kejahatan sihir lah basically. Daripada kejahatan sihir, kalau kat sini dia kata perempuan-perempuan penyihir yang meniup buhul-buhul ataupun meniup simpulan Itu cara dia menyihir. Seterusnya wa min syarri hasidin iza hasad. Daripada kejahatan ni quite interesting dia sebab hasad, word Melayu pun kita kata hasad dengki hasad dengki. Tapi kat sini ada dua kali hasidin ni orang yang hasad orang yang hasad. Iza hasad ketika dia hasad. Ataupun orang yang dengki ketika dia dengki. Kalau sebab tu ada, sebab ni macam fi'il kan, macam apa kata, dia berbuat dia tengah dengki ketika tu. Ni jenis orang, memang ada orang yang jenis dia memang pendengki. Sadaqallahul azim. Now, setiap ayat ni sebenarnya akan ada perbincangan lah dalam konteks kalau kita pergi pada fuqaha dan sebagainya, kadang-kadang dia ada implikasi. Dan mungkin saya tak nak kupas semua lah kot, sebab kadang-kadang dia ada konteks yang tersendiri. Contoh, kalau yang ini ada yang memang agak rigid dan strict bila kata Allah kata begini, sebab tu dia amat melarang orang keluar malam. Termasuklah kita lepak-lepak kedai mamak ke kan, macam tu kan. So of course ada perbincangan panjang lah, adakah dia menyeluruh begitu atau sebagainya. Tetapi ada yang okey, mungkin dibawa ke sini kot satu ayat ni quite interesting dalam konteks bila dibincangkan bukan sebab cara Allah describe tu bukan kalau atau jika, faham ke? Tetapi apabila, ketika.
So maksudnya bila kata-kata bila ni seolahnya macam tunggu bila lah. Bukan mungkin ada mungkin tak ada. Dia macam benda tu confirm ada, tunggu masa macam tu lah. Kita tak minta, tapi macam ayat tu dah memberi indikasi dalam perjalanan hidup kita ni boleh jadi macam lumrah lah ada orang yang dengki. So even manusia yang terbaik pun, macam Rasulullah SAW pun ada orang yang dengki dan terpuas hati dan sebagainya kan. Pendakwah-pendakwah pun begitu. So itulah lumrah dunia ni. So kat situlah datangnya Allah kata perlu memohon pertolongan kepada Allah SWT. Now bila kita kata kita memohon kepada Allah kan, dan Allah tak guna nama dia, Allah kata, so macam kalau kita nak kata sepatutnya, logiknya kita nak minta tolong kepada siapa dalam konteks kejahatan-kejahatan ataupun malapetaka yang mungkin berlaku tadi tu kan. So dalam satu konteks bila disebut macam ciptaan binatang-binatang, tumbuhan pun ada yang boleh memudaratkan kita juga kan, dan sebagainya, waktu malam ke, penyihir ke, na'udzubillah. So dalam satu konteks word falak yang diterjemahkan sebagai sekalian makhluk tu dia fitting lah, dia sesuai dengan ayat tu. Macam nak kata mintalah pertolongan dengan Tuhan penguasa kepada makhluk-makhluk ni semua. Maksudnya kalau kita risau binatang puas ke, kita nak masuk hutan kan, ada pasal risau binatang puas, mintalah tolong dengan mintalah pertolongan kepada Tuhan ataupun Tuhan kepada makhluk-makhluk tu kan. Termasuk kalau ahli sihir semua pun Allah juga yang mempunyai mereka kan. So maksud kalau dia terjemah sebagai Tuhan segala makhluk tu pun dia sesuai. Satu lagi terjemahan, Qul a'udzu birabbil falaq dalam konteks Tuhan subuh Tuhan subuh. Ini pun dia sesuai dalam konteks yang kita kata lebih abstrak sebab subuh ni kalau dari segi word falak tu dia yang macam ni, cahaya yang membelah malam lah. Kalau bahasa abstrak dengan membelah malam, maknanya gelap tu terbelah dan kemudian bermulanya siang dan dia jadi siang. Maknanya kegelapan berakhir, datangnya terang cahaya lah. Dan dia abstrak tu maksudnya sebab semua simbolism yang tadi tu semua kegelapan sihir, apa benda semua dalam gambaran gelap. So Tuhan yang mengakhirkan malam dan memulakan siang, ataupun mengakhirkan kegelapan dan memulakan cahaya, itulah Tuhan. Maknanya faham kan? Itu abstrak punya konsep lah. Maksudnya Tuhan yang melakukan begitulah yang boleh melakukan benda yang sama. So dua-dua maksud pun tidak ada masalah, insyaAllah. Now dari segi pengamalan so bila kata apa kena dengan kita, so what, apa yang kita patut buat dan apa action yang kita patut buat. So memang nak tak nak doa-doa memohon perlindungan tu sepatutnya kita baca lah. Ada banyak doa-doa sebenarnya yang kadang-kadang kita baca secara ataupun alakat ataupun doa terpisah kan. Contohnya 3 kul, contohnya ayat kursi. Ada juga yang macam kalau kita tengok dalam slide ni yang dihimpunkan so dalam tu termasuklah sebenarnya ayat kursi pun ada dalam tu, 3 kul pun ada dalam tu dan sebagainya. So telah terhimpun banyak doa-doa memohon perlindungan dalam tu. Nah, mungkin kat sini nak dibawa satu kisah lah kot. Kisah ni kisah yang diceritakan oleh seorang ikhwah yang masa tu dia berada di Sarawak, kalau tak silap berada di Sarawak. Dan berkenaan dengan mak surat ni, sebab rasanya kalau kita ni macam saya pernah je dapat soalan daripada soalan ahli surah tu, macam penting sangat ke benda ni kan, tak rasa apa-apa pun. Dia macam tu lah, tak nampak kalau buat ke tak buat pun, amal ke tak amal pun ada beza ke tak. Now, so nak dibawa kepada kisah yang menunjukkan orang kata apa manfaat adalah satu ketika itu adalah seorang ni kan, kita panggil dia Mak Datin lah. Ada seorang perempuan di sana yang ada kedudukan lah, tetapi kisahnya dia rasa dia selalu dapat gangguan lah. Kalau kita pakai orang Melayu faham kan, dia kata macam ada gangguan begitu. Dan dia kata dia dah pergi macam-macam lah, cuba berubat ke apa benda semua tu,
masih benda tu menghantui dia. Sampailah dia jumpa akh ni atau ikhwah ni. Dan ikhwah ni dia macam start, dia yelah dia taklah fikir panjang, dia bukan ahlinya, tapi dia just suggest benda yang dia tahu, yang dia biasa lah kan. Pernah try tak mak surat ni? So dia bagilah hadiahkan buku mak surat tu yang Mak Dihtin tu tak biasa lah kan. Dia ambil, dia try je lah. Lepas beberapa bulan tu terjumpa balik, dia happy kan. Dia kata macam dah selesai masalah dia. Dia dah tak ada rasa macam gangguan tu. Dan dia dah jadi promoter lah. Promoter maknanya kalau dia jumpa orang, baca ni bagus kan. Walaupun dia bukan ikut surah kun dan orang biasanya. So dekat situ kisah benar tetapi dia agak interesting kat situ dalam konteks orang yang merasai manfaat sesuatu tu, confident dia ataupun keyakinan terhadap benda tu agak tinggi lah berbanding orang yang macam kita buat ni macam sebab kena suruh je dan sebagainya. Dia macam malas lah dan sebagainya. So of course dari konteks tu, sebab memang bukan kita kata buku tu, tapi maknanya sebab memang doa-doa yang diajar oleh Nabi dalam tu yang ada of course hakikatnya Allah SWT, sebab tu kita kata minta dengan Allah tu kan. Tetapi dengan doa-doa maksur yang Nabi ajar, dia ada kemujaraban ni lah. So cumanya point untuk kita ialah janganlah kita ni dah macam kes tadi tu, sebab dia ada benda yang perlu dibantu, dirawat kan. So dia rasa, so kita tak naklah tunggu macam dah macam tu baru nak mencari balik kan. So sebab tu berdasarkan keyakinan, for sure Nabi ajar doa-doa pelindung tu satu benda yang penting untuk kita. Dia sentiasa menjadi pendinding. Dan sebenarnya dalam konteks prevention ramai orang dia terlepas pandang ni. Kalau konteks normal kita nak cakap macam mana? Benda yang kita sebab kalau kita cakap ubat tu maknanya kita dah sakit, kita makan kuat, lepas tu jadi sihat, kita akan perasan ubat tu fungsi dia apa. Betul? Tapi kalau ada benda yang contohlah kita makan sayur ke apa yang sihat, yang menyebabkan kita tak sakit, kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa manfaat dia kita dah nikmati. Faham macam tu? Sebab bila kita sakit, lepas makan ubat tu kita sedar, maknanya sakit tu dihilangkan lah. Tapi bila macam benda yang kita yalah maknanya benda tu kita makan sihat dan tak sakit-sakit, dan kemudian kita bagus kan makan sihat ni kan, aku macam tak terperasan. Maknanya sebab padahal kita terhindar dari sakit tu sebenarnya dah nikmat panjang lah, tapi sebab kita tak perasan perubahan tu, so kadang-kadang kita terlupa bahawa nikmat tu dah ada. So sama juga dengan benda ni kadang-kadang kalau orang yang amal tu, the fact that memang dia tak diuji, dia kena realise itu mungkin dah part of manfaat yang dah ada peroleh pun. Janganlah rasa macam nak terkena something baru nak rasa benda tu kan. So itu satu benda lah kan. Now surah ni surah yang tak panjang dan tak banyak nak dikupas sebenarnya. Sebab dia get straightforward, cuma tinggal kita buat tak buat lah. Cumanya just nak keluar sedikit daripada tajuk ni, tapi yang berkaitan lah dalam konteks minta perlindungan ni. Setakat ni antum pernah cover usul 20 tak? Pernah dengar usul 20? Apa yang isi dia dalam tu? Isi dia contohnya yang pertama, Islam yang syumul. Kedua, sumber hukum Quran dan Sunnah, and so on. Tak pernah lagi ke? Tak tahu. Kalau antum akan pergi LKD ke? Tahu ke LKD dan akan pergi ke? Ke tak tahu? Tak pergi. Tak pergi. Sebab biasanya dalam tu kadang-kadang di cover. Anyway, tapi sebenarnya nak baca pun boleh. Kat mana dah buku dia? Sebab dia ni cumanya kalau tu dia daurahkan lah. Nak cakap apa tadi? Okey, sebab salah satunya berkenaan dengan ni maksudnya dalam konteks okey, kita pergi kepada problem dia. Dalam masyarakat kita ni kadang-kadang untuk mencari perlindungan tu kadang-kadang keluar kaedah-kaedah yang sebenarnya tidak selari dengan syarak, ataupun ada unsur-unsur syirik, ataupun ada unsur-unsur yang ragu-ragu lah, horor dan sebagainya. Tak tahulah zaman sekarang mungkin kita dah jarang dengar lah. Kalau dulu tu macam ada jenis-jenis tangkal yang kita kata ni sebenarnya okey ke tak dan sebagainya. So tu yang ada perbincangan dalam
Usul 20 tu dalam konteks tangkal ni sebenarnya boleh ke tak? Part mana yang boleh, part mana yang tak boleh, cara dan sebagainya kan. So dulu kita orang sebab saya dulu study dekat Perancis sebab PhD, dan berlakulah masa kat situ tu adalah satu cerita tu dalam konteks yang bila kita macam camping kita camping, kita tidur kat luar dan sebagainya, baru perasan ada orang yang rupanya bila dia nak tidur tu dia ada amalan tertentu. Dia letak macam ada sebilah pisau kecil bawah bantal dia. Dia orang kata ni apa benda pula kau buat ni kan. Rupanya dia kata mak dia ajar dia kecil. Dan masa tu baru tengok pembincangan tentang ini dah amalan-amalan sebenarnya boleh jadi amat bermasalah kan, dalam konteks akidah kita lah. So dalam konteks tu quite interesting lah, dalam konteks kadang-kadang dalam mendinding, tak tahu lah pernah tengok tak ada orang yang sangkut something kat pintu ke, ada benda-benda macam itulah yang sebenarnya kita sebagai umat Islam kena clear apa yang boleh, apa yang tak boleh lah, apa yang masih okey dari segi akidahnya, ada yang apa yang dah kira macam satu benda yang patut dihindari. Itu satu. Keduanya ialah isu-isu yang berkaitan dengan jin lah juga kan. So kalau zaman dulu kadang-kadang orang menggunakan jin sebagai pelindung. Ini pun kalau saya kecil-kecil dulu banyaklah pernah melihat sendiri pun, bukan melihat jin tu tapi melihat kes di mana macam mana niat dia baik, dan masa tu mungkin sebab dia okey, pendek ke cerita ketika nak merdeka dulu, ada orang-orang yang somehow dirasakan, yelah sebab keadaan tu dia rasa macam dia perlukan bantuan beyond yang fizikal kan. So berlakulah komunikasi dengan jin untuk membantu, dan pada dia tak rasa benda tu salah sebab dia berkomunikasi dengan jin Islam. Okey, dia berkomunikasi dengan Islam untuk menjadi macam bodyguard dia, kalau faham. Dan dia punya perjanjian tu ialah jin tu demand untuk dia kena ada bacaan-bacaan tertentu lah, dan bacaan tu pula bacaan zikir-zikir yang biasa lah. Tetapi jumlah dia banyak. Macam setiap hari kena habis 1000 macam tu lah. Subhanallah 1000 macam tu. So pada dia macam okay, tak apalah, ni antara Islam dengan Islam walaupun tu jin, dan amalan yang dia buat pun bukan mengarut dan sebagainya. Cumanya bila dia dah tua, dah uzur, dia diganggu lah sebab dia gagal menunaikan janji tu. Faham ke? Dia dah tak mampu nak zikir banyak ribu-ribu apa semua ni. So jin tu macam tak tahu apa yang dia buat sehingga dia terganggu Dan terpaksa lah masa tu panggil Ustaz Harundin apa, macam nak negotiate balik dengan jin tu supaya dia lepaskan benda tu kan. So of course so tu quite interesting lah dalam konteks benda yang beyond kita ni kan. Dan of course mungkin makhluk tu pun tak tahu kita, yalah dia boleh buat macam tu dan dia demand manusia ni buat macam tu juga. Tak tahulah apa ceritanya. Tapi nak katanya secara umum walaupun dunia itu ada tetapi ajaran apa yang Nabi SAW ajar itulah yang terbaik sebenarnya kan. Tapi kita perlu pergi kepada benda yang beyond tu sebab dia ada, walaupun on the short term kadang-kadang nampak macam baik, logik kita macam baik lah kan, jin tu bantu apa semua tu, tetapi sebenarnya ada sisi lain yang kita tak tahu, rupanya kemudiannya dia memudaratkan balik macam kes tadi lah. So wallahualam. Itu sekadar rentetan sikit dalam konteks sebab masa last time saya bincang masa bawa usrah budak-budak UAE dulu, pernah lah apa benda ni, dan bila cakap pasal pelindung, doa pelindung ni, sebab yang saya biasa mak surat lah, cerita mak surat, tapi sebab dia yang biasa dengan kampung dia rupanya banyak benda-benda lain kan. So dia tanya ni boleh tak, yang dia pakai kat rantai dia boleh tak, apa adalah tangkal kan, kata macam-macam pula yang saya first time dengar kan. So kalau zaman dulu lagi lah ada yang kata nak masuk hutan tu minta tumpang lalu datuk nenek apa macam mana, ada dia punya tu kan, pernah dengar. So adalah benda-benda dalam masyarakat kita yang kadang-kadang kena diperhalusi lah, oh ni sebenarnya okey ke tidak kan. Wallahu a'lam. Ada sebarang untuk surah ini sampai situlah, dan kemudiannya insya-Allah kita akan masuk kul yang ketiga, ialah
Qul huwallahu ahad. Rasanya tiga surah yang awal ni dia agak banyak benda yang common. Nanti kita masuk surah Al-Masad tu baru akan jumpa banyak kisah-kisah yang macam jarang dengar lah. Tapi point dia, kita bukan nak dengar cerita kan, so called. Kalau common tak common tu satu hal, tapi persoalan dia macam sejauh mana kita dah rasa perlu buat, dah buat ke tidak, rasa bermanfaat ke tidak kan. So benda-benda tu yang biasanya yang kita sentiasa perlu remind lah. Ada apa-apa soalan ke apa-apa untuk malam ni? Tak ada. Okay, Alhamdulillah. So insyaAllah next kita akan pergi kepada surah Al-Ikhlas insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. So insyaAllah kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.